Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dapat kembali lagi dalam rancangan Lensa Digital. Alhamdulillah Lensa Digital bersiaran secara langsung di Yusin TV. Kepada yang pertama kali mungkin baru menonton Lensa Digital, anda boleh buka Facebook Yusin TV dan juga saksikan live yang sedang ke udara sekarang. Alhamdulillah Lensa Digital membincangkan, mengupas topik-topik berkaitan dengan teknologi dan juga dunia digital anda, dan dengannya kita dapat menimba pelbagai pengetahuan dan juga ilmu dengan perkongsian daripada pakar-pakar yang telah pun kita tampilkan, kita jemput untuk sama-sama berkongsi buah fikiran serta sentuhan pandangan serta keilmuan daripada mereka. Baiklah, untuk makluman semua, hari ini kita Lensa Digital bersiaran lagi secara maya daripada studio Aztec, dan juga tetamu kita juga secara maya. InsyaAllah pada hari ini kita akan membicarakan satu topik yang begitu menarik dan juga begitu dekat dengan kita. Apa tu ya? Okey, hari ini kita lihat dunia digital, dunia internet, dunia maya, cyber space bergerak dengan begitu pantas dengan kepelbagaian medium, kepelbagaian platform serta macam-macam apps dan juga kemudahan. Okey, terutamanya zaman sosial media sekarang, masing-masing expose apa yang dia buat, masing-masing paparkan apa benda yang ada di sekitarnya, apa aktiviti dan sebagainya. Di samping itu, dengan perkembangan teknologi komunikasi yang membolehkan kita berkomunikasi dengan lebih berkesan dan juga dengan lebih mudah dengan pelbagai platform seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, adanya selain sosial media, kita teruskan juga dengan email, dengan streaming video conference dan sebagainya. Okey, tapi bila kita lihat ya, bila adanya kelengkapan-kelengkapan, kemudahan ini, satu persoalan yang perlu kita fikirkan, adakah kita punya privacy terjamin, ataupun adakah kita punya keselamatan maklumat kita, informasi yang ada pada kita, yang ada pada organisasi kita, adakah ianya selamat? Itu persoalannya. Bagi menjawab persoalan ini, pada kali ini kita bawakan sebuah tajuk berkaitan dengan privacy anda, yakni tajuk yang kita akan bawakan, Excuse Me, Your Privacy is Showing. Dan juga alhamdulillah bersama kita dengan kita pada hari ini seorang tetamu jemputan, speaker, seorang expert dalam bidang ini, yakni Encik Azriq Arifin daripada Cyber Security Malaysia. Beliau merupakan eksekutif kanan Outreach dan Komunikasi Korporat Cyber Security Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Encik Azriq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat ya? Alhamdulillah, selepas dah lebih hampir 2 minggu kuarantin untuk COVID. Alhamdulillah, yelah sekarang ni memang apa-apa pun zaman COVID ini sama-sama kita terus jaga norma baharu ya, dan juga SOP, itu yang paling penting. Okey, terima kasih ya kita nak ucapkan kepada Encik Azriq atas kesudian melapangkan masa untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita benar-benar ingin menggali ilmu dan juga orang kata kesedaran, terutamanya dalam aspek keselamatan maklumat ini ataupun dalam privacy. Saya pun takut adakah orang tahu apakah orang tahu tak tentang saya sekarang ni kan. Itulah perkara yang perlu kita fikirkan, Encik Azriq. So terima kasih kita ucapkan ya. Okey, baiklah Encik Azriq, bagi sebagai pembukaan, okey, bila saya sebut tadi tentang realiti semasa, tentang platform-platform yang tersebar luas, kemudahan kita untuk berkomunikasi ya. Okey, jadi sebagai pembukaan untuk membuka orang kata apa, membuka mata lah, untuk memberi makluman awal ataupun menyedarkan kita tentang, mungkin boleh Cik Azriq perkenalkan, menceritakan tentang landscape keselamatan cyber di negara kita. Dalam masa yang sama boleh kongsikan juga tentang jika adanya realiti lah, mungkin insiden-insiden, dan juga kita pun nak tahu kehadiran insiden-insiden ini dan bagaimana, perkenalkan juga tentang cyber security Malaysia. Silakan Encik Azriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera khusus kepada penonton-penonton semua. Terima kasih juga kepada saudara Faiz selaku moderator kita pada pagi ini. Bagi menjawab persoalan apa yang kita boleh perkatakan kalau kita nak bercakap dari segi landscape keselamatan cyber di Malaysia, kita nampak dah. Saya rasa penonton-penonton semua pun dah lebih terdedah dah dengan isu-isu, insiden-insiden cyber yang berlaku yang sering kali diwar-warkan kepada kita semua melalui akhbar-akhbar ataupun platform media sosial yang seperti mana saya rasa yang semalam mungkin tuan-tuan dan puan-puan semua ada dengar berita tentang suri rumah kehilangan wang hampir 2 juta kalau tak silap macam tu akibat daripada penipuan scam. Dan kita juga ada digemparkan dengan isu-isu kebocoran data, kebocoran maklumat, tak kira lah maklumat pesakit ke, maklumat peribadi kita dan sebagainya. Dari segi insiden ini ianya boleh dikatakan serius dan kita mengharapkan juga kepada penonton-penonton semua agar tidak mengambil mudah tentang isu ancaman-ancaman cyber yang semakin hari semakin kita kata macam sophisticated. Apabila kita katakan mereka lebih mudah dah sekarang ni beralih dengan penggunaan teknologi, dengan perkembangan teknologi komunikasi yang ada, teknologi internet yang ada dan device-device ataupun gadget-gadget yang kita ada yang semakin canggih. Mereka pakaikan teknologi ini bagi mencapai objektif mereka. So jadinya kita jangan leka, jangan alpa dan kita kena sentiasa beringat. So sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, ingin saya nak perkenalkan juga berkaitan tentang Cyber Security Malaysia, yang mana kami di Cyber Security Malaysia merupakan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dan mandat kami adalah yang diberikan tu tugasannya adalah lebih menjurus kepada memberi bantuan kepakaran teknikal kepada pengguna-pengguna internet di luar sana. So sekiranya anda berdepan dengan insiden-insiden cyber, makanya kami di Cyber Security Malaysia kita akan cuba membantu khusus dalam bidang teknikal lah. Jadinya macam mungkin isu-isu berkaitan tentang ransomware, berkaitan tentang hacking, jadi kita akan cuba membantu dari segi pakar-pakar yang kita ada. Selain daripada itu, kalau kita sembang sedikit berkaitan tentang sejarah, bermula daripada sebuah jabatan yang dikenali sebagai MyCert di bawah MIMOS Berhad, kemudian daripada MyCert itu diubah kepada NICER pada tahun 2005 dan 2007 kita dah diperkenalkan dengan menggunakan nama Cyber Security Malaysia dan kemudian diletakkan di bawah purview of MOSTI masa tu. Dan pada tahun 2018 Kabinet telah membuat keputusan bahawa untuk meletakkan Cyber Security Malaysia di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Mandat peranan kami masih lagi kekal sama, iaitu memberi bantuan kepakaran teknikal kepada pengguna-pengguna internet di Malaysia. Dan selain daripada itu, kita juga ingin berkongsi sedikit sebanyak mungkin boleh dipaparkan bagi tatapan penonton-penonton antara perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh Cyber Security Malaysia. Kita ada Cyber Security Responsive Services, Cyber Security Proactive Services, Outreach and Capacity Building, Strategic Studies and Engagement, Industries and Research Development. Kami menyeluruh dari segi kita ada Digital Forensik, kita ada My Cyber Security Clinic, kita ada MyCert, dan di bawah jabatan-jabatan ini juga ada lagi peranan-peranan ataupun tugasan-tugasan berdasarkan apa yang perlu kita laksanakan demi membantu ataupun menjaga keharmonian dunia cyber kita di Malaysia. Selain daripada itu, kita ada juga menawarkan perkhidmatan macam sekarang lah,
taklimat ataupun ceramah keselamatan cyber yang dilakukan secara online ataupun kita fizikal. Sekarang ni sebab norma baharu kita pergi kepada secara online. Dan kita ada program diberi nama Cyber Safe, iaitu Cyber Security Awareness for Everyone, yang mana kita lebih gelarkan, jabatan saya lah, Jabatan Outreach dan Komunikasi Korporat ni kita panggil macam Jabatan Dakwah dan Tarbiyah lah, untuk kita memberikan tazkirah, kita tarbiahkan pengguna-pengguna internet supaya anda semua tahu bahawa adakah apa yang anda buat selama ini di internet, di alam maya, adakah ianya betul ataupun sebenarnya dia juga memberi ruang dan peluang ataupun kita membuka ruang kepada penjenayah cyber di luar sana untuk dia menerokai apa yang kita ada, untuk mereka mengetahui dan mengambil mendapatkan segala maklumat itu dengan cukup mudah akibat daripada aktiviti online kita lah. Ya. Selain daripada itu, kami juga di Cyber Security Malaysia ada menawarkan khidmat Cyber 999 untuk anda melaporkan sebarang insiden cyber yang berlaku, dan saya rasa mungkin penonton-penonton juga dah kiranya kita kata macam dah jelas juga dah tahu fraud contohnya ataupun macam scam, penipuan pembelian dalam talian, online banking, kehilangan wang dan sebagainya. Maka anda juga boleh laporkan kepada kami melalui beberapa kaedah, iaitu melalui panggilan telefon, SMS, email, ataupun tuan-tuan boleh download dan faxkan borang yang anda boleh download daripada laman sesawangmycert.org.my, ataupun walk in lah. Tapi sekarang ni sebabkan kita PKP, makanya pergerakan kita terhad. Maka kita gunakan teknologi-teknologi yang ada. Dan yang paling penting, bagi pengguna-pengguna smartphone, anda juga digalakkan untuk anda download dan install Cyber 999 mobile apps ke dalam handphone anda. So apabila kita bercakap tentang keselamatan maklumat, macam tadi saudara Faiz pun ada cakap, kita pun nak tahu juga adakah selamat, kita pun nak tahu juga, macam contohnya kalau kita nak mencari tentang mengenai diri kita, kita Google je pun kita dah boleh tahu dah. Macam contoh kalau kita kenal contohnya siapa yang kita kata macam saudara Faiz lah, saudara Faiz ambil contoh lah macam contoh kita type je nama Ahmad Faiz bin Aziz ke SDEC USIM, apa yang Google boleh cerita? Ada tak gambar-gambar, ada tak nombor telefon, ada tak email yang disertakan dengan hanya menggunakan Google. Dan ini sebenarnya kita nak kena ambil tahu dan kita nak kena sentiasa berhati-hati, peka, dan kita kena tahu maklumat ini sebenarnya dia bukan datang, tak semestinya kita. Kalau kita rasa kita menjaga, tetapi maklumat itu boleh datang daripada pelbagai sudut. Orang perseorangan yang lain, saudara mara, rakan taulan, sahabat handai, rakan sekerja kita, ataupun mungkin tempat yang kita buat aktiviti. Macam contoh USIM mungkin ada laksanakan CSR program ataupun ada projek-projek yang dilakukan. So jadinya maklumat tentang diri kita itu akan sampai ke internet bukan hanya melalui kita, tetapi ianya boleh datang daripada pelbagai sudut. So saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan juga lebih berhati-hati dengan keadaan sekarang. Memang kita terlalu kita dah kira macam bergantung juga dengan dunia teknologi masa kini kan. So jadinya berhati-hati. Dan sedikit saya nak kongsikan berkaitan tentang statistik. Kalau tuan-tuan boleh lihat pada skrin paparan, ini adalah statistik sepanjang tahun 2020 dan kalau tuan-tuan tengok pada bulan April itu sedikit tinggi, yang itu pada kala kita sedang melalui tempoh PKP daripada bulan Mac sehingga bulan Mei lah, sebelum kita diubah kepada PKPB dan PKPP seterusnya. Dan dari segi number kita dapat tengok dekat sini, sepanjang tahun 2020 kami di Cyber 999 menerima sebanyak 10,790 insiden yang dilaporkan dan telah menjadi, kita kata macam resam lah dekat Malaysia ni, fraud sentiasa mengungguli carta lah. Sepanjang tahun lepas sebanyak 7,593. Itu sebabnya biasanya kalau saya menyampaikan ceramah kepada pengguna-pengguna internet sana, perkara pertama kita kena ingatlah security, information security is not complete without you. So sekarang ini penjenayah
dia lebih suka target kepada manusia, sebab sikap manusia itu realitinya kita kadang-kala seringkali alpha, seringkali leka. Orang tawarkan duit kita nak ambil, orang tawarkan benda free kita nak, tapi dengan cara kita perlu menyampaikan ataupun memberikan kita punya maklumat peribadi. So perkara-perkara ini perlu kita lihat dan kita kena sentiasa berhati-hati, kena sentiasa beringat. Ada beberapa perkara yang ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan semua sebagai pedoman dan panduan. Yang pertamanya, dalam mendepani dunia cyber masa kini, apa yang biasanya kita amalkan, yang kita galakkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kurangkan husnuzon, timbulkan syak. So maknanya kita boleh berbaik sangka, kita boleh anggap baik pada seseorang, tetapi jangan kita leka. Kalau orang nak menawarkan kita dengan duit 40,000, kenapa? Adakah memang boleh kita ambil ataupun kita hanya just biarkan je? So kita kena bertanya, orang baik sangat pun kita kena syak, orang yang jahat dah sememangnya lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jangan mudah percaya kepada sesiapa ataupun apa-apa sahaja yang anda jumpa di internet. Sebab internet ini banyak sumber. Kalau kita katakan dari segi macam nak jual barang pun, kalau kita cari satu barang, berapa banyak marketplace yang ada jual. Berita yang kita terima, macam sekarang ni banyaklah yang pasal baru-baru ni kecoh tentang penyambungan pelanjutan tempoh PKP selepas 4 Februari dan sebagainya. Kita ada saluran-saluran tertentu, maka adalah menjadi tanggungjawab anda, saya, kita semua untuk menentusahkan segala berita-berita yang kita terima. Kita cuba cari daripada sumber-sumber yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, maklumat-maklumat berkaitan tentang COVID contohnya, ataupun apa sahaja tindakan-tindakan yang akan diambil oleh kerajaan. Kita ada satu macam Telegram channel yang memang khusus. Maka kita perlu dapatkan maklumat yang sebenar dan sahih daripada laman-laman ataupun platform-platform media sosial yang ni. Dan tolong jangan ada lagi sikap, bermulanya sekarang ini norma baharu kan, jangan ada sikap yang kita kata copy paste daripada rumah sebelah, copy paste tanpa kita terus baca. Kadang-kala kita tengok insiden yang dah berlaku tahun 2010 pun masih lagi sampai sekarang dah 2021, masih ada lagi orang yang share dan masih lagi ada orang yang cuba untuk mendatangkan satu keadaan huru-hara, panik supaya manusia itu akan terus diganggu dengan perkara-perkara silam. So saya harap juga selepas ini pada penonton-penonton semua jangan mudah untuk terus copy and paste. Kaji, tentukan dulu berita tersebut sah dan kongsilah. Tapi kalau misal kata macam contohnya kita ada fadilat-fadilat berkaitan tentang doa-doa, berkaitan tentang amalan-amalan zikir yang itu dah memang sahih, tak jadi masalah. Ataupun kita kata dari segi macam contoh kebaikan memakan vitamin C setiap hari untuk menambahkan kekuatan sistem immunity dan sebagainya yang memang ada kita kata kajian saintifiknya ataupun dah memang ada terbuktinya, tak jadi masalah. Tetapi yang kita rujuk sekarang ni adalah berkaitan tentang berita-berita yang terlalu banyak kita dapat. Yang ketiga, jangan mudah percaya kepada teknologi. Jangan meletakkan kepercayaan kepada teknologi. Apabila kita berdepan dengan isu cyber, isu cloud computing sekarang dengan kita punya line internet, kita ada router, memanglah mudah kerja. Tetapi adakah sistem yang kita guna, adakah infrastruktur yang kita guna itu dah memang boleh menjamin 100% data kita akan selamat dan tidak boleh digodam. So itu sebabnya kita perlu menggalakkan juga kaki tangan ataupun pentadbir ICT untuk terus menambahkan lagi ilmu pengetahuan, untuk terus menambahkan lagi ilmu-ilmu baharu supaya anda sentiasa up to date untuk berdepan dengan ancaman-ancaman cyber yang ada. Dan kita tidak boleh terlalu bergantung. Dah satu contohnya kita ada IDS, firewall. Kita letak 100% kepada tu je. Tak payah kita nak tunggu, balik rumah tidur lagi bagus. Tak payah kita nak standby. Kadang-kala manusia itu juga perlu mendampingi teknologi, infrastruktur bagi memastikan bahawa teknologi itu berfungsi seperti mana yang kita nak.
Dan yang terakhir, yang keempat adalah jangan percaya dan jangan letakkan kepercayaan anda kepada gadget yang anda ada. Anda masukkan gambar peribadi, anda masukkan maklumat perbankan, anda masukkan contact detail, anda masukkan segala-galanya dalam satu gadget. Adakah segala maklumat yang anda simpan dalam gadget anda ini, dia akan menjamin bahawa maklumat yang anda simpan terus kekal utuh berada di dalam? Kita tak tahu, mungkin gambar yang kita ambil kita tak pernah post dekat mana-mana social media, tetapi kalau kita check dekat Google dia ada. Kita tak tahu, mungkin business card yang kita dah simpan dekat dalam ini sebenarnya dikongsikan bersama juga dengan orang lain. Dan semalam saya rasa saya ada kongsikan juga bersama dengan kaki tangan USIM, especially dalam lensa digital ini, yang mana terjumpa satu penjualan maklumat-maklumat kaki tangan kerajaan di salah satu marketplace yang ada. Ini juga sebenarnya antara ancaman-ancaman yang kita perlu lihat, kita perlu perhatikan, dan sebagai sebuah entiti pendidikan, USIM contohnya, ataupun mungkin ada pengamal-pengamal ataupun pentadbir-pentadbir ICT yang ada bersama-sama pada pagi ini, kita juga kena perhatikan, kita juga kena tengok. Dalam pada kita sering kali diminta untuk mengejar KPI yang ditetapkan, jangan sesekali kita meninggalkan isu-isu keselamatan maklumat di belakang. So ia perlu bergerak selaras, selari dengan apa yang kita nak capai, selari dengan KPI yang telah kita bentuk, supaya segala sistem yang dibangunkan, segala infra yang digunakan, segala apa sahaja yang melibatkan kemudahan infrastruktur ICT di universiti kita sentiasa terpelihara dan tidak boleh diganggu gugat. So saya rasa mungkin itu juga itu dulu permulaan. Itu pun dah saya rasa dah macam panjang dah juga. So mungkin ada lagi persoalan-persoalan, nanti kita akan sambang sama-samalah untuk kita. Baik. Cik Azri, terima kasih. Saya kira satu penerangan berkenaan dengan landscape yang begitu jelas dan juga realiti-realitinya memang agak menakutkan bila kita dengar balik macam sesuatu yang kita tidak boleh buat main-main, ataupun kita tak boleh kita hanya relax je kan, tak boleh. Kita mesti kena sentiasa tahu dan juga bersedia. Okey, pastikan apa yang dipesan oleh Encik Azri tadi memang sangat-sangat berguna lah. Kita jangan terlalu husnuzon kan, terlalu bersangka baik, dan juga sangat-sangat bergantung dengan teknologi kan. So benda-benda ni yang perlu kita berjaga-jaga. Tapi nak berjaga-jaga tu, saya kira mungkin para penonton dan juga masyarakat kita pun kena tahu jenis-jenis ataupun macam mana tu, apakah jenis-jenis ancaman cyber yang mungkin agak popular dan juga yang perlu mereka tahu ini adalah ancaman cyber di Malaysia ni. Silakan Cik Azri. Okey, terima kasih saudara Faiz. Saya minta lepas ni kita sharekan slide juga ada beberapa insiden-insiden yang saya nak update. Okey, perkara yang pertama, insiden cyber yang kita tahu sekarang ni, internet fraud, penipuan dalam talian. Terlalu banyak. Kalau kita katakan penipuan ni, dia banyak jenis. Dia tidak bergantung pada satu je. Samalah macam kita kan, pembelian barang ditipu, maklumat kita dicuri, love scam, drug mule, identity theft, banyaklah. So kita tengok apa dia yang ada, dan kalau kita tengok di sini online fraud, contoh-contoh yang ada yang Macau scam, phishing, smishing, investment scam, online purchasing, love scam, travel scam, loan and credit card scam, parcel scam. So dia banyak. Bila kita bercakap tentang scam ni, dia banyak. Dan cuma apa yang saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, modus operandi mereka ini sebenarnya lebih kurang sama je. Dia menggunakan satu bilik, ada 5 orang, yang itulah yang akan memainkan peranan, dan apa yang mereka gunakan, skrip yang mereka gunakan ni terlalu meyakinkan sehingga kan kita akan terpesona, sehingga kan kita akan betul ke aku ada hutang, betul ke ada hutang yang tak berbayar. So jadinya
jangan terlalu terpedaya dan jangan percaya, dan anda sebenarnya perlu mengetahui tentang diri anda. Kalau ada hutang, anda ada pinjaman mana-mana ke apa semua, adakah kita ni membayarnya dengan betul setiap bulan tanpa ada culas. So kita kena faham juga phishing, kebiasaannya email-email yang dihantar kepada kita untuk mendapatkan maklumat-maklumat peribadi kita. Oh, tahniah, anda telah menang. Jangan buka email ini kalau sekiranya anda tak nak kaya. So siapa yang tak nak kaya? Kita sekarang ni duit kira macam penting lah kan, dengan keadaan ekonomi sekarang, dengan kita punya pekerjaan, gaji dikurangkan dan sebagainya. Tapi adakah kita kena fikir, senang ke kita nak kaya dengan hanya kita klik button sahaja, tanpa kita usaha, tanpa kita kerja. Duduk kat rumah dapat duit. Belum ada lagi lah setakat ni. Jangan sampai kita tertipu Dan panggilan-panggilan telefon yang anda terima, kadang-kala itu sebabnya kita galakkan juga untuk anda install Truecaller ataupun Whoscall, Smart Call. Ini adalah bertujuannya untuk kita menyelamatkan diri juga kita daripada ancaman-ancaman yang ada. So dari segi statistik, kalau kita tengok yang ini kita dapat daripada Telenor Group ya. Tiga most common internet scam dekat Malaysia, kita ada work from home fraud, internet auction scam dan juga Facebook password hacking. Password hacking ni saya rasa dah daripada dulu pun ada, cuma sekarang cara dan kaedahnya lebih mudah. Kalau dulu mereka meneka apa password, contohnya macam saudara Faiz punya password apa agaknya, adakah digunakan nama dia dan tahun lahir, ataupun digunakan dia punya IC number dan sebagainya, kita boleh teka. Tapi sekarang ini cara yang paling mudah adalah, salah satunya untuk pengetahuan penonton semua adalah dengan cara menawarkan perkhidmatan wifi percuma. So berhati-hati, jangan kita asyik-asyik fikir nak kita nak menyelamatkan kita punya data aja, tak nak guna kita punya data, kita habiskan dulu data USIM, kita gunakan wifi USIM untuk tengok video streaming dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama apabila kita menggunakan satu public wifi ada ancaman-ancaman tertentu. Nanti kita akan tengok So dan apabila kalau kita tengok dari segi slide ini, rakyat Malaysia itu memang pernah tahu dan pernah dengar istilah internet scam dan dia tahu, tapi cuma kadang-kala apabila kejadian itu berlaku, dia seolah-olah tak sedar. Ada yang katakan dia pukau, kita macam tiba-tiba je macam terus je serahkan maklumat kita tu. So itu sebabnya apa pun bila berdepan dengan isu-isu ini, anda perlu baca dulu, anda perlu dengar, perlu ambil tahu, dan yang paling penting jangan cemas. Kan kita ni nak kena tahulah ancaman-ancaman yang ada ni, kadang-kala dia memang relate dengan kita, berkaitan, tetapi adakah memang betul kita? Contohnya macam semalam kes yang seorang wanita yang kerugian hampir 2 juta. Kalaulah misal kata dia dikatakan terlibat dengan satu aktiviti pengubahan wang haram dan juga penjualan dadah, tapi ada kita buat ke? Kita memang ada buat ke? I don't think that kita ni jenis yang macam kita kata saja-saja je nak langgar undang-undang, saja-saja je nak buat, nak jual dadah. Siapa yang nak kan? Semua tahu hukumannya apa yang menanti. Tapi bila kita dengar satu perkara yang memang kadang-kala mereka bercakap itu memang seolah-olah macam kita yang buat, adakah memang betul? So kita kena tanya diri kita dan kita kena ambil tahu apa yang kita buat selama ini melalui Truecaller, kita dapat tahu panggilan-panggilan telefon scam ini, spammers ini kebanyakannya adalah panggilan-panggilan scam. Yang itu yang kadang-kadang kita nampak dan Maybank pun bank-bank pun ada juga. Bukan sebenarnya bank yang telefon, mereka menggunakan teknologi VoIP ini untuk dia seolah-olah pakai number tersebut untuk melaksanakan agenda mereka. So kita jangan tertipu. Tapi kadang-kadang bagus jugalah kan bila ada macam contohnya anda install Truecaller ni, bila dia call je nombor tu, potentially fraud, potentially scam. Jadi kita tak payah nak jawab pun telefon. Dan mulai saat ini sekiranya ada panggilan-panggilan telefon daripada nombor yang anda tak pernah kenal, kita nasihatkan kalau boleh
Jangan ada perasaan nak call dulu. Siapa yang call ni? Dia tak dapat ni kita. Tak ada. Kalau memang betul mereka nak mencari kita, nak mendapatkan apa sahaja ataupun mungkin ada urusan-urusan penting, biarlah dia akan hubungi kita sehinggalah dapat. Sebab kita tak nak, kadang-kala teknik-teknik scammer ini dia nak tahu sama ada nombor telefon itu aktif ataupun tidak, ada orang guna ke tak, orang ni karakternya macam mana. Kalau kita miss call je dia akan call, kita miss call dia akan call. Jadi itu pun antara ciri-ciri yang mereka akan kumpul dan dia akan letakkan satu tempat khas. Oh, ini adalah nombor-nombor telefon orang yang very eager, yang very nak tahu, yang sangat-sangat nak tahu siapa yang call, apa ni, nak sembang pasal apa. So itu sebabnya anda kadang-kala menerima mesej-mesej ataupun iklan-iklan yang tak tentu, yang kita katakan macam tak tentu hala lah. Dari segi mungkin iklan perubatan, iklan banyaklah sekarang ni iklan-iklan. Mungkin anda dapat juga info ataupun iklan-iklan berkaitan tentang investment. So jadinya berhati-hati, kena tengok benda-benda yang macam ni. Selain daripada itu, yang ini kita sebut tentang COVID lah, pandemik. Bermulanya daripada bulan 3 ataupun awal tahun lepas dan sehinggalah sekarang ada beberapa scam. 7 yang kita dapati kat sini. Kalau anda boleh tengok dekat skrin, online face mask, sampai sekarang pun saya rasa ada lagi. Sekarang ni dah naik juga, ada harga-harga walaupun dikawal, ada setengahnya yang menjual lebih daripada harga kawalan. Bogus website, social media post, yang ini saya rasa terlalu banyak. Kadang-kala bila kita nak mendapatkan maklumat berkaitan tentang COVID tu sendiri pun banyak sangat channel. Kalau kita buka dekat Twitter lain sembangnya, kalau kita buka dekat FB lain sembangnya. Kadang-kala yang orang yang mengalami nak bercerita pun, ni kita yang mengalami, orang pun rasa tak adalah tu tipu. Kita yang mengalami pun orang boleh kata kita tipu. Ini kan pula orang yang ni, sebab mereka maklumat itu terus sampai dan mereka boleh terus percaya dan baca dengan mudah dan terus percaya tanpa memikirkan kita ni yang dah mengalami. Investment scam sekarang ini terlalu banyak, yang kata emas lah, yang keluarkan duit, tapi kita kena tengok. Jangan kita terlalu tamak, jangan kita terlalu nakkan cepat sangat kaya sehingga kan kita lupa rasionalnya di mana. Dan imunisasi, scam dan fake COVID test, yang ini pun kena tengok lah. Buat masa ni kita rasa kita memanglah sihat walafiat, tetapi ada kalanya apabila keadaan mendesak, kita nak cuba untuk pergi dan dapatkan. Bukanlah nak kata jangan pergi kepada yang murah. Sekarang pun kita dah tahu dah, kalau kita buat RTK test berapa harga, kalau PCR test berapa harga, semua itu kita boleh dapat tahu kan. Bertanya, telefonlah pihak Kementerian Kesihatan ataupun hospital-hospital yang ada untuk kita nak mengetahui dia punya kadar harga contohnya. Fake system test, fake government aid tax, yang ini pun adalah fraudulent withdrawal of employee provident fund, EPF. Saya rasa semua pun tahu dari segi iSinar-nya, iLestari-nya. Sekarang ni mungkin adalah di antara anda, penonton-penonton kita pada pagi ini, mungkin ada juga yang dah berkongsi dan dah menerima. Makanya ingat kembali apakah objektif tujuan asal anda mengeluarkan duit tersebut. Jangan beli iPhone, jangan beli benda-benda yang tak sepatutnya, dan tolonglah jangan terpedaya dengan skim-skim cepat kaya yang ada. Gunakan berdasarkan tujuan yang anda nak. Gitu. So jadinya data leakage, kebocoran maklumat, banyak isu. Dari segi universiti pun ada, dari segi kita punya perkhidmatan penerbangan pun ada, telekomunikasi pun ada, yang melibatkan jutaan ringgit. Dan bermulanya semalam baru saya nampak ada kegiatan-kegiatan aktif menjual nombor-nombor telefon, khususnya kaki tangan kerajaan, yang ada mengatakan dia ni ada credit card. So kalau anda nak jual barang, kontak orang ni dengan harga 400 lebih ringgit sahaja. Anda boleh dapatkan maklumat-maklumat tersebut. Macam mana ianya boleh berlaku? Dan sebelum ini pun kita pernah digemparkan dengan kebocoran maklumat pesakit.
bagi tujuan penjualan maklumat tersebut kepada perubatan-perubatan alternatif, yang mana kencing manis, yang mana darah tinggi, macam mana kita nak merawat kita punya sakit dengan mudah tanpa perlu pergi hospital. So berhati-hati, anda yang memiliki maklumat peribadi anda, makanya adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menjaga maklumat kita jangan sampai ianya mudah dan tersebar dengan mudah. Social media, telefon, aplikasi-aplikasi atau perkhidmatan-perkhidmatan online yang ada, memang ada sesetengahnya yang meminta maklumat peribadi, tetapi anda perlu fikir bagaimana untuk anda berdepan dengan isu-isu ini. Adakah anda perlu mengisikan maklumat yang sahih ataupun anda perlu meletakkan hanya minimum maklumat sahaja. Selain daripada itu, kita sebagai kaki tangan, pentadbir-pentadbir ICT, kaki tangan universiti, anda perlu ingat, even kalau ada pelajar yang mendengar pada pagi ini, anda juga kena faham bahawa peranan anda adalah untuk menjaga kerahsiaan, bukan untuk kita bercerita kepada orang. So segala apa yang berlaku dalam entiti kita, dalam kita punya universiti contohnya, ianya adalah hanya untuk dalaman sahaja, dan biarlah juru cakap yang rasmi sahaja yang boleh komen terhadap isu-isu tertentu yang melibatkan kita punya organisasi, bukan anda. Data leakage, fake news yang saya dah katakan tadi, ada juga yang saya nak sebut tentang email security juga perlu ada. Kita tahu email platform, ada kadang-kala kita menerima email yang seolah-olahnya email tu sampai daripada kita punya TNC, kita punya VC contohnya. Adakah benar? Adakah betul? So orang ICT, orang IT ni kena tentukanlah. Dan kadang-kala bila kita bercakap tentang isu-isu ini, dia bukan hanya melibatkan email-email yang datang daripada VC, TNC dan sebagainya, tetapi kadang-kala ia juga melibatkan pembayaran kepada vendor. Yang ada orang menyamar menjadi kita punya vendor dan akhirnya kita membayar. Sebenarnya bayaran yang kita buat itu bukanlah kepada original vendor tetapi kepada vendor yang menyamar. Ini juga perkara-perkara yang perlu dilihat. Dan apabila ada kebenaran yang membolehkan email itu diakses melalui peranti peribadi staf, ianya juga perlu diperhatikan dan perlu hati-hati. Dan apa yang kita galakkan juga bila kita katakan next tu adalah berkaitan tentang BYOD, bring your own device. Yang ini antara perkara-perkara yang kita kena tengok dan kena lihat lah, supaya kita tidak kita kata macam menyebabkan ataupun menjadi asbab kepada kebocoran maklumat entiti kita kepada luar. So bagaimana pihak ICT ataupun pentadbir IT nak memastikan bahawa penggunaan email yang penggunaan device peribadi itu akan membuatkan kita ni lebih secure, ataupun kita tak nak bila kita tengok balik, bila IT tengok balik, sebenarnya kebocoran maklumat itu datangnya daripada sebagai contoh saya, katalah saya sebagai salah seorang staf USIM kan. So kita tak nak juga macam tu. Jadi kita kena ada polisi prosedur yang betul khusus terhadap sesuatu perkara. Dan saya rasa ada beberapa perkara lagi mungkin yang kita boleh sembangkan nanti kalau sekiranya ada masa lagi Cik Faiz. Two times nanti pun insya-Allah saya akan cuba kaitkan lagi dengan beberapa lagi insiden-insiden. Cuma apa yang saya mohon kepada pendengar-pendengar semua, penonton-penonton semua, insiden ini dia datang dalam pelbagai bentuk. Maka anda perlu sentiasa berhati-hati, perlu sentiasa beringat. Jangan kita komen pada perkara-perkara yang tak sepatutnya kita komen. Komen kalau ianya atas platform peribadi yang melibatkan diri anda sebagai orang awam, tak jadi masalah. Tetapi apabila dia melibatkan sesebuah entiti, melibatkan universiti, melibatkan organisasi, maka anda perlu lebih berhati-hati supaya anda tidak melangkau perkara-perkara ataupun batasan-batasan yang perlu. So saya rasa itu dulu. Mungkin nanti kita akan sembang, ada beberapa perkara lagi yang akan kita kongsikan bersama. Okey, baik, terima kasih Cik Azri. Berkaitan dengan jenis-jenis ancaman cyber, bila kita tengok yang dikongsikan sebentar tadi, sememangnya
banyaklah macam-macam cabang, pelbagai channel dia, dia boleh masuk daripada sini, boleh masuk daripada jalan ini, jalan itu kan. So ini sesuatu yang saya kira orang kata orang yang nak buat jahat ni pun makin banyak peluang dia. Dan kita bila kita agak kita mudah terpesona. Kalau saya tengok tadi, kalau kita mudah terpesona saja, sememangnya kita ada dalam bahaya lah sebab pelbagai jalan. Kalau tengok tadi scamnya saja, macam mana cabang-cabang dia kan, fraud dia, kemudian data, kebocoran data dan sebagainya. Saya kira rakyat Malaysia jika tahu ini adalah jenis-jenis ancaman ataupun jenis-jenis bahaya yang sedang ada di sekitar kita, yang sedang menunggu kita, mereka menunggu mangsa saja. Okey, kalau kita yang tidak sedar, kita yang kita bermula daripada kita, macam yang klik tu kita yang klik, betul tak? Kalau kita yang tersilap langkah, kita tak tahu ini rupanya adalah ancaman yang sedang ada, yang sedang menunggu kita, menerkam kita, jadi memang kita dalam bahaya. So saya rasa perkongsian itu adalah satu realiti dan juga landscape yang betul-betul sebenar, yang sebenarnya sedang berlaku, yang sebenarnya sedang mengancam kita. Baiklah, sebelum kita ke sesi seterusnya, mungkin kita nak berehat seketika. Sebelum itu kita ada sedikit paparan video. Sama-sama kita saksikan. This is Billy. Billy loves playing games on his phone. He spends more time playing games than he sleeps. Billy should really sleep more. Billy sees a free game rewards offer. Free things are the best. What Billy doesn't see is that he's unwittingly downloaded spyware. Now, a hacker is spying on Billy's activities on mobile. He can even see all of Billy's information, including his passwords, home address, private chat messages, and personal photos. Imagine what the hacker would do with Billy's data. Baiklah, kita kembali lagi dengan lensa digital. Kepada para penonton sekalian yang mana sedang menonton, boleh terus sebar-sebarkan, boleh terus sharekan link Yusin TV ini secara live ini yang sedang berlangsung sekarang ini dengan rakan-rakan semua. Kita masih lagi sedang bersama-sama dengan Encik Azri daripada Cyber Security Malaysia. Baiklah, kalau seperti tadi Encik Azri, kita melihat perkongsian tentang macam-macam jenis pelbagai orang kata ancaman-ancaman cyber ini di keliling sekitar kita kan. Okey, so bila kita dah tahu okey ini adalah ancaman-ancaman dia, landscape dia begini, di Malaysia dah boleh buat sampai macam ni, macam tadi yang Cik Azri kongsikan, sampai dalam marketplace pun ada orang jual data, betul tak? Data orang kata pejabat awam dan sebagainya. Ini sangat bahaya, betul. Okey, so saya kira untuk kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ini kita nak nasihat ataupun tips-tips daripada Cik Azri ni berkaitan dengan pesanlah kepada penonton-penonton sekalian, apa yang perlu kita lakukan bila berhadapan dengan situasi sebegini. Silakan Cik Azri. Okey, terima kasih kepada saudara Faiz. Sebelum saya menjawab soalan tu, ada beberapa sikit lah yang saya nak sambung bahagian bab insiden tu. Okey, yang pertamanya kita ada berkaitan tentang video teleconference, apa yang kita buat sekarang ni lah. Dan kita rasa penonton-penonton juga ramai di kalangan ibu bapa yang sekarang ni terpaksa berdepan dengan anak-anak yang PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Maka pemilihan platform itu juga perlu, dan bagi mana-mana yang melibatkan persekolahan, maka ia adalah kita galakkan gunakanlah bahagian ataupun platform yang pihak sekolah
galakkanlah, contohnya macam Google Meet ataupun Zoom ke dan sebagainya. Dan apabila melibatkan PD ataupun pengajaran, mungkin ada lecturer-lecturer yang mendengar pada pagi ini, pemilihan platform itu kalau misal kata bahagian ICT universiti telah menetapkan bahawa platform ini kita perlu gunakan, kita gunakan, tetapi kadang-kala kita perlu memikirkan juga alternatif. So apabila ada perlunya alternatif ini, anda pengguna-pengguna platform ini juga kena tahu dan rujuklah kepada pentadbir ICT terlebih dahulu sebelum kita menggunakan aplikasi-aplikasi alternatif supaya ianya tidak mengganggu-gugat infrastruktur ICT universiti. So kita nak akan kelancaran, kita nak akan kemudahan. So kemudahan yang disediakan ini kadang-kala ada kalanya dia mengancam keselamatan maklumat kita. Kadang-kadang ada kalanya dia bukan hanya dia merakam dan dia akan juga boleh menjatuhkan juga maruah. Dan kadang-kadang lecturer-lecturer semua yang ada pada pagi ini kena tahu dan kena lihat bahawa daripada kita mengajar, kadang-kadang kena juga berhati-hati sebab at the end of the day anda membawa reputasi universiti ataupun entiti anda. So kita tak nak, walaupun anda adalah seorang contohnya pensyarah bahasa Inggeris, anda lebih mengajar kepada American accent contohnya berbanding kita yang di sini kebiasaannya kita guna British. So dari segi sebutan, dari segi pronunciation berbeza, maka perlu berhati-hati sebab sebelum ini pernah ada satu kes di mana seorang lecturer dia atas platform peribadi dia mengajar bahasa Inggeris, pronunciation. Macam sekarang ni kalau saya rasa penonton-penonton pernah juga tengok macam Zack Kirana, guru bahasa Melayu tu kan. So dia buat style macam tu. Tapi sebutan dia tu ada tersilap, ada sikit glitch. Yang mana ada sesuatu entiti mengambil video tersebut dan dia menjadikan satu bahan-bahan lawak yang akhirnya dia relate kepada entiti. Yang ini kita perlu jaga dan kita perlu sentiasa hati-hati supaya dalam pada apa pun aktiviti personal yang kita buat, jangan sampai ianya boleh terkait dengan entiti yang kita wakili. Seterusnya kita nak bersebut tentang public wifi. So sambil-sambil saya sebut ni saudara Faiz, saya akan sebutkan jugalah tips-tips apa yang ada lah. Okey, kita katakan public wifi. USIM saya rasa ada penawaran wifi kepada staff, kepada visitor, kepada pelajar. So sekarang ni pelajar ada ke sekarang ni Faiz? Ya, pelajar masih lagi belajar di rumah lah. Okey, so dekat kampus tak ada budak lah. Ya. Wifi ada ditawarkan? Wifi memang ada, kita memang. So kita katakan itu sebabnya kalau kita tengok dari segi pentadbiran ICT untuk penggunaan wifi, staff dia ada dia punya login ID credential, student ada dia punya credential, mungkin visitor dia akan ada guna khusus untuk visitor. Kenapa ada pecahan-pecahan yang sedemikian? Ini semua adalah bertujuan untuk memudahkan kita, untuk memudahkan pentadbir ICT. So jangan kita persoal apabila kita memasuki sesuatu entiti, universiti, organisasi dan sebagainya, anda terpaksa pakai satu perkhidmatan internet wifi yang terhad. Anda boleh buat benda-benda tertentu sahaja. So itu sebabnya, dan apabila kita pakai public wifi ini, sebenarnya anda berkongsi network yang sama dengan orang lain dan kita tak tahu. Bab kata saya tadi awal tadi, kurangkan husnuzon, yang mana anda tak boleh nak tahu kita ni bila kita bercakap tentang penjenayah cyber ni saudara Faiz, dia tidak ada satu special character. Kita tak boleh cakap, kalau misal kata kening bercantum tu, itu adalah penjenayah cyber. Tak. Dia muka dia macam biasa je. Mungkin kita di talian, kita nak berbicara seketika. Kita nak berbicara seketika dengan CIO USIM. Boleh. No problem. Nanti kita akan sambung lagi tentang nasihat. Okey, baiklah, kita nak teruskan ke talian bersama dengan Profesor Madya TS Dr. Madya Muhammad Saudi, CIO USIM. Assalamualaikum Dr. Madya. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih Doktor sudi kata ke talian ke udara sekarang pada hari ini. Okay, no problem. Thank you.
Baiklah, kita inginkan juga orang kata berkomunikasi dan juga berbicara dengan CIO USIM tentang beberapa persoalan dalam dunia cyber security ni. Yang pertama kita ingin tanyakan kepada yang bahagia doktor, bagaimana doktor melihat tools keselamatan yang ada di pasaran sekarang? Adakah memadai dengan untuk berhadapan dengan isu-isu keselamatan semasa? Kalau kita lihat landscape keselamatan semasa ni macam-macam isu dia kan. Mungkin boleh doktor berikan sedikit komentarnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Faiz selaku pengerusi. Respect to all the audience. Okey, jadi secara keseluruhannya bila kita bercakap tentang isu-isu keselamatan, peralatan yang diperlukan, definitely out there are lots of tools. Okay, ada terdapat terbagi pada dua. Satu ada yang tools yang berasaskan komersial dan satu adalah berdasarkan open source. Secara dasarnya bergantung pada organisasi. Clear? Boleh dengar Faiz? Boleh. Teruskan doktor. Okey. So secara amnya bila kita berkata tentang tools tu yang terdapat di luar sana, dia bergantung kepada organisasi sebagai how good they are in handling those tools. We are not saying commercial is better, we are not saying open source better. In other hand, yang paling penting perlu ditekankan di setiap organisasi adalah kepakaran organisasi tersebut dalam mengendalikan tools-tools yang terdapat di luar sana. Sekiranya tools-tools tersebut dapat dikuasai sepenuhnya, jadi isu-isu keselamatan yang perlu ditangani menggunakan tools yang ada adalah lebih daripada mencukupi. It's up to the human factors in order for them to do the analysis part. Sebagaimana kita tahu, tools-tools yang di luar sana adalah lebih kepada bentuk I would say that how the logs being extracted, okay, bagaimana pemonitoran dapat lakukan lebih efektif. But towards the end, it's about the human factors who going to do the analysis. So that's the overall in term of the tools ya Faiz, bermaksud pengguna-pengguna, administrator di organisasi, mereka perlu memastikan dari segi penguasaan penggunaan tools yang sedia ada. As general, there are lots of tools out there. Some of them are free, open source. You are most welcome to use. Is in term how good we are in handling those tools and the analysis part. Itu secara amnya pendapat saya Faiz berkaitan dengan tools. Ya. Baiklah doktor, mungkin boleh bagi sedikit pandangan tentang peranan yang dimainkan oleh pihak berautoriti di Malaysia, terutamanya macam NACSA dalam menangani isu-isu keselamatan di peringkat orang kata negara kita lah, di peringkat akar umbi, di peringkat pentadbir dan seluruhnya. Bagaimana doktor punya pandangan? Okay, recently NACSA telah mengeluarkan Nation Strategic Security Strategy for the next 5 years. Itu menunjukkan kesungguhan NACSA dan juga kerajaan Malaysia, even our Prime Minister telah mewawarkan berkaitan betapa pentingnya keselamatan cyber in the coming years. Okay, at the moment kita dapati semasa pandemik COVID ni especially, perubahan norma berlaku secara mendadak. If earlier kebanyakan kita punya norma pekerjaan adalah I would say secara fizikal, sekarang telah bertukar more on the on the work from home ya. Jadi kebanyakan tools diperlukan. Sejajar dengan kenaikan penggunaan internet, cybercrime attacks juga menaik secara mendadak for the past few months. Kalau kita tengok dari statistik yang dikeluarkan oleh Cyber Malaysia, juga ada keluarkan statistik during the MCO, during the COVID, cybercrime meningkat secara mendadak. Dan sejajar dengan pewataran oleh our Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menekankan, last week dia menekankan betapa perlunya keselamatan cyber sebagai salah satu agenda yang perlu ditambah baik dan diperkuatkan di setiap agensi. Ini disokong oleh NACSA. NACSA adalah badan authority apart from Cyber Security Malaysia yang bertanggungjawab berkaitan dengan strategi keselamatan di Malaysia. Kalau kita lihat buku strategi yang telah dikeluarkan pada tahun lepas, jelas melihatkan apa tindakan yang perlu dilakukan oleh setiap agensi dalam menangani isu-isu berkaitan keselamatan cyber. Itu secara keseluruhannya, Faiz. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada bahagia Profesor Madya TS Dr. Madya Muhammad Saudi atas pandangan dan juga perkongsian pemikiran
kepakaran daripada yang bagi doktor. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi di talian bersama dengan kami. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan insya-Allah. Assalamualaikum. Alright. Thank you so much. Pleasure is mine. Thank you so much. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya T.S. Dr. Madya Muhammad Saudi CIO USIM atas perkongsian buah fikiran serta pandangan beliau. Kita dapat lihat apa yang beliau kongsikan sebentar tadi. Alhamdulillah ada usaha-usaha dan juga adanya tools-tools yang berkaitan untuk sama-sama kita memastikan kita punya keselamatan maklumat sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik. Okey. Selari dengan apa yang dikongsikan sebentar tadi, kita nak teruskan lagi dengan tips-tips dan juga nasihat-nasihat daripada pakar jemputan kita pada hari ini, Encik Azri. Teruskan, dipersilakan. Baik, terima kasih saudara Faiz. Berkaitan tentang penggunaan gadget, semua orang ada gadget, canggih-canggih semua dah sekarang ni. Jadi kita kena tahulah, adakah kita boleh meletakkan kepercayaan, kebergantungan kita kepada ni. Memang gadget yang canggih, dia boleh simpan segala-gala apa pun yang kita nak. Dia boleh jadi memory kita, dia boleh jadi kita punya diary, dia jadi kita punya pengurus keuangan dan sebagainya. Tapi adakah ianya selamat? So kadang-kala gadget yang inilah memberikan ruang kepada kita untuk lebih mudah mendampingi dunia teknologi dan akhirnya membuatkan segala maklumat kita tersebar. Dengan hanya single klik kita boleh buka kita punya social media. Dengan hanya single klik kita boleh stalk orang, kita boleh tengok siapa ni, siapa. Wah, semua mudah zaman sekarang. Tetapi apa yang kita nak galakkan dalam pada kita memudahkan diri kita dengan teknologi, jangan kita terlalu leka dan alpa. Segala teknologi itu mudah kan, dipermudahkan dengan sekarang. Kalau dululah sebesar-besar beg handphone ni atur, lepas tu tukar jadi macam batu bata. Sekarang dah senipis-nipis yang teknologinya canggih dan sebagainya. Tetapi anda perlu ingat ada beberapa perkara yang kita perlu kongsikan bersama. Yang pertamanya adalah kalau boleh yang ini kita galakkan maklumat-maklumat perbankan jangan anda simpan di dalam anda punya handphone. Sekiranya anda ingin melakukan pembelian sebagai contoh dekat apps ke App Store ataupun Play Store ataupun kita katakan dekat mana-manalah internet, maka isikan bahagian butiran keuangan ataupun bank itu dan belilah pada ketika itu. Dan apabila sistem meminta untuk mereka mengingat kita punya detail kad, maka jangan diminta sistem to memorize kita punya maklumat perbankan. Kita tak tahu bagaimana maklumat itu kita kata handle. So jadinya lebih baik kita berhati-hati. Ada sesetengahnya aplikasi yang melibatkan e-wallet ni. Hanya anda, kalau anda malas nak isi maklumat perbankan anda hanya perlu ambil gambar kad anda je depan dan belakang dan nanti sistem akan generate balik. So adakah ianya perlu? Adakah ianya boleh menjamin keselamatan maklumat perbankan kita? Dan nombor-nombor akaun, nombor PIN tolong jangan sekali-kali anda simpan di dalam anda punya contact list. Yang ini pun ada juga penyakit masyarakat kita lah masa kini. So ini antara perkara-perkara. Selain daripada itu yang melibatkan anda punya smartphone, sila tutup anda punya location services. Tapi kalau misal kata saya tutup, macam mana saya nak guna saya punya navigator? Tak apa, jangan risau. Navigator kita boleh pilih option activation of location itu. Dia boleh apabila kita menggunakan aplikasi tersebut. Sama juga macam kalau kita nak menjadi mencari arah kiblat sebagai contoh. Ia adalah digunakan pada ketika itu sahaja. So set kamera anda, kamera smartphone, dia ada geotagging. Itu pun kalau boleh off. Selain daripada itu, bagi Bluetooth, hotspot, NFC dan juga Wi-Fi. Kalau sekiranya anda tidak mengguna pakai kesemua perkhidmatan ini, maka pastikan ianya ditutup ataupun off lah. Jangan kita activatekan. So jadinya perkara-perkara ini juga antara perkara-perkara yang boleh
kita usaha untuk menjamin kita punya keselamatan maklumat data-data yang ada dalam phone kita. Selain daripada itu, saya juga nak nasihatkan kepada pengguna-pengguna smartphone di luar sana, kalau boleh install lah internet security, ambil lah option yang ada anti-theft software. So sekurang-kurangnya sekiranya anda punya gadget ini hilang ataupun tertinggal di mana-mana, paling tidak maklumat ataupun kerahsiaan yang ada di dalam phone itu kita boleh padamkan. Jadi tidak ada kemungkinan maklumat-maklumat kita tersebar kepada orang yang tak berkenaan. Selain daripada itu, yang ini kita nak sebut sikit pasal social media. Saya rasa semua orang ada. Saudara Faiz ada social media? Oh, ada. Memang Kan kita pun dah tengok, walaupun dekat dalam Telegram ke dekat mana-mana ni gambar tu je, tak ada tukar-tukar. Ada juga yang saya tengok yang dia ada 4 keping gambar yang melibatkan ada gambar ahli keluarga, ada gambar kat tempat kerja, gambar anak-anak, gambar suami. So perkara-perkara ini adalah antara perkara-perkara yang perlu kita lihat. Tidak semudahnya kita boleh berkongsi segala-gala apa yang ada. Memang betul lah orang kata macam ni. Habis Cik Azri kalau dah kata social media, mestilah kita bersosial, kita nak kongsi kita punya maklumat. Tetapi kita punya gambar-gambar kan. Tetapi ada had. Jangan kita rasa kita boleh kongsi sewenang-wenang dan kita tak nak ada. Lantaklah, itu aku punya account kot, aku punya FB, aku punya IG. Wah, kadang-kadang kita kena ingat kita tidak memiliki IG, kita tidak memiliki FB. Segala apa maklumat yang kita kongsikan bersama, ianya juga akan dikongsikan dengan orang di seluruh dunia. Dan anda perlu ingat, penonton-penonton semua, bahawa social media adalah tempat utama bagi penjenayah cyber untuk mendapatkan maklumat-maklumat anda dengan mudah. Sebab apa? Walaupun dalam terma dan syarat social media ini dia tidak memaksa dan tidak mengugut kita, kalau kita tak masukkan maklumat peribadi kita, kita akan delete akaun anda. Tetapi disebabkan anda merasakan bahawa diri anda juga merupakan artis, anda rasa ada follower, tak cukup follower, untuk pengetahuan saudara Faiz juga, dekat kita punya marketplace pun dah ada jual kalau yang nak beli follower, kalau nak jadi insta famous ke, nak follower yang terus dapat 30,000, 40,000, boleh beli. Tak mahal, lebih kurang dalam 400-500 je. Dah ada jual dah sekarang, kita boleh beli. Kalau berminat lah tetapi kita kena tengok the genuine-nya kat situ. Asas pembentukan social media adalah memang mereka menggalakkan kita bersosial, kita dapat kawan baru, kita dapat berhubung dengan kawan lama. Tetapi dalam masa yang sama, sebagai contoh saya ambil FB diperkenalkan pada ketika tahun hujung 2007-2008. Sebelum itu bagi bagi macam golongan macam saya ni, kita dulu terkenal dengan MySpace, Friendster dan sebagainya. So daripada 2008 sehinggalah 2021 sekarang ni, kita ada beberapa kali digemparkan dengan beberapa isu yang mana dikatakan FB akan mengenakan bayaran kepada pengguna-pengguna disebabkan perkhidmatan yang ditawarkan. Tetapi alhamdulillah, apa yang kita nampak sampai sekarang, kita masih lagi menggunakan FB itu dengan secara percuma. Anda bayar perkhidmatan tersebut dengan apa? Sebenarnya anda membayar perkhidmatan mereka itu dengan maklumat-maklumat yang anda kongsikan bersama. Itu sebab dalam keadaan sekarang ini, jangan kita terlalu mudah kita nak reveal kita punya maklumat peribadi di mana-mana social media. Gambar kita pun tak semestinya macam WhatsApp. Baru-baru ni ada pula kecoh WhatsApp. Bila tarikh akhir hari itu katanya 27 ke 26 ke? Yang dikatakan WhatsApp akan menggunakan segala maklumat kita dan dia akan kongsikan kepada pihak ketiga. Sebenarnya kalau kita nak tengok, sebagai contohlah, saya sembang dengan saudara Faiz berkaitan tentang nak tanya dengan dia, contohnya nak beli Dyson punya vacuum. Kita bercakap ni dekat WhatsApp je. Kita buka FB, dah ada dah iklan Dyson. Betul, selalu perasaan macam tu. Kita buka je IG contohnya, dekat bahagian explore tu akan ada lah iklan-iklan berkaitan tentang Dyson. So ini yang kita katakan sebagai kebijaksanaan, crawler-crawler yang ada dalam diorang punya teknologi untuk dia menggembling segala maklumat yang kita sembangkan
untuk kepentingan mereka, untuk mereka mendapatkan perkhidmatan pengiklanan supaya mereka juga dapat income daripada situ. Dan baru-baru ni pagi ni tadi saya punya bos ada kongsikan bersama berkaitan tentang off activity. Mungkin nanti saya akan kongsikan dekat kita punya social media juga, dan mungkin untuk yang apa kita kata macam saudara Faiz ataupun siapa-siapa nanti saya kongsikan, mungkin boleh dikongsikan bersama dengan rakan-rakan yang lain bagaimana untuk kita mengekang tracking yang dibuat oleh FB dalam aktiviti offline kita. So maksudnya segala apa pun apps yang dalam phone kita yang kita akses daripada perbankan, email dan sebagainya, dia akan keep track kat situ bagi membolehkan mereka mengkaji apa sahaja aktiviti yang kita buat supaya dia boleh come out dekat dia punya iklan, supaya boleh menarik minat kita untuk kita klik kepada kita punya minat kita berdasarkan aktiviti offline ataupun aktiviti selain daripada FB. Yang ini baru kita dapat tahu juga. So nanti insya-Allah saya akan kongsikan juga bersama perkara ini dan video tersebut. Mungkin nanti saya mohon juga saudara Faiz boleh kongsikan bersama dengan rakan-rakan daripada apa kita kata daripada universiti-universiti lain supaya kita sama-sama aware lah. Dan apabila kita bercakap tentang media sosial, antara perkara yang paling penting saya mohon sangat-sangat kepada penonton semua, beringat apa yang anda buat dalam dunia sosial itu jangan sesekali anda kaitkan dengan anda punya entiti, tempat kerja anda. Anda nak berniaga, anda nak bersosial, anda nak buat apa, jangan sampai orang di luar sana tahu bahawa anda merupakan kaki tangan USIM, anda merupakan kaki tangan UiTM, anda merupakan kaki tangan ni. Tak perlu. Memang kita perlu berbangga dengan tempat kerja kita sebab itulah tempat kita mencari rezeki. Tetapi jangan sampai kita menjadi asbab kepada kejatuhan reputasi yang baik yang selama ini telah dibina dengan begitu megah, dengan banyaknya lagi. Macam semalam saya tengok-tengok jugalah, contohnya macam USIM kan, ada beberapa award yang telah dimenangi. Lepas tu ada juga apps-apps yang dibangunkan dan alhamdulillah ianya bagus bagi mengekang dengan apa, bagi membantu student ataupun kaki tangan aware tentang keselamatan cyber dan sebagainya. Ianya bagus. Tetapi kita tak tahu lagi perkara-perkara yang kita buat, perkara-perkara personal kita. So jangan ada yang terkait dengan kita punya entiti lah. Jaga nama baik sebab kita ada tanggungjawab untuk menjaga nama baik entiti ataupun organisasi kita. So itu melibatkan media sosial. Gambar-gambar tak semestinya. Dekat WhatsApp dia tak wajibkan pun anda letak anda punya profile picture yang anda tukar 3 kali 4 kali sehari. Dalam WhatsApp, dalam IG dia tak mengatakan anda wajib letak dekat story. Tak perlu. Anda tak perlu pun sebenarnya. Macam contoh IG bukan tempat anda menjual anda punya diri. Maksudnya menjual diri bukanlah apa. Kita kata macam mempromosi diri anda. Anda lah contohnya bakal imam yang terbaik dengan bacaan Al-Fatihahnya yang bagus dengan taranum dan sebagainya. Bukan tempatnya. So beringat, berhati-hati, jangan kita terlalu seronok sebab kita takut. Kerana apa yang kita buat itu kadang-kala kita sendiri yang membuka satu pekung kita, dan yang kedua mungkin kita juga yang membukakan saluran kepada penjenayah di luar sana untuk mendapatkan maklumat kita dengan lebih mudah. Saudara Faiz, kita ada still lagi masa ke macam mana? Ya, kita ada sedikit lagi masa, boleh teruskan sedikit lagi. Okey, soalan nanti kita akan ambil juga ya? Ya. Okay, so yang itu di bahagian social media. Selain daripada itu juga kita perlu ingat berkaitan tentang yang kita katakan contohnya tentang berita palsu. Kaji terlebih dahulu, jangan mudah percaya, sentiasa periksa kesahihan info tersebut. Cari, kita ada Google, kita ada banyak lagi ejen carian, kita ada banyak juga sumber-sumber yang ada. Jangan kita terhad dan mengekang kita ni untuk kita berada dalam satu ruang lingkup yang sempit.
maka dapatkan pencerahan, bertanya. Walaupun sekarang ini kita katakan maklumat itu berada di hujung jari anda, tetapi tidak bermakna anda boleh berkongsi dengan sewenang-wenangnya. Kita ada tanggungjawab sebagai seorang warga digital yang bertanggungjawab. Maka kita perlu menjaga kita punya kesejahteraan alam cyber. Bukan kita yang menimbulkan kekacauan, bukan kita yang menimbulkan ni. Dan kita jangan menjadi ada perasaan untuk menjadi orang yang pertama. Kan? Kita tak nak baru je habis meeting, saya sekarang ni baru habis meeting dan kita telah menetapkan satu resolusi untuk kita meneruskan meneruskan kita punya PKP. Tak, kita bukan. Jangan ada perasaan untuk menjadi orang yang pertama. Jangan ada perasaan nak jadi profesor serba tahu. Kau tanya je lah apa benda, aku tahu semua. Tak. Jangan sebab kadang-kala perkara ini akan memakan kita pada satu ketika nanti. Kita tak tahu. Dalam dunia maya ni, anda tak pernah berjumpa orang secara fizikal. Tanya pada diri anda. Berapa ramai follower yang ada, berapa banyak friends yang ada dekat FB, dekat IG, dekat Twitter. Adakah anda pernah jumpa kesemuanya? Adakah anda juga bertindak sebagai kita kata DS account, dark side account ataupun discreet account supaya orang tak mengetahui kita, tapi kita nak wujud, kita nak tahu dalam komuniti itu apa yang mereka buat. So jangan ada tanggapan bahawa I can be anonymous dekat dalam dunia cyber, sebab setiap kita ini kita ada jejak digital kita. So jangan lupa dan jangan sesekali leka terhadap pegangan tu. Never been caught. Sebab bukan apa, kalau kita sebagai seorang pengguna internet yang biasa, kita tidak ada kepakaran-kepakaran tertentu, maka kita akan menggunakannya dengan kadar yang biasa. Dan orang akan lebih mudah mencari kita di mana kita berada. Maka berhati-hati, kena tengok, kena jaga betul-betul supaya perkara-perkara ini akhirnya dia tidak akan menjadi ancaman kepada diri kita dan akhirnya membuatkan kita terikat. Kita terpaksa komit kepada apa yang kita dah buat atas kehendak penjenayah-penjenayah ini. So jadinya tolong menjadilah seorang warga digital yang bertanggungjawab. Jangan terus copy and paste. Jangan kita cuba sebarkan fitnah. Biarlah kita menjadi seorang warga digital yang sentiasa berkongsi tentang fakta, tentang perkara-perkara, berita-berita yang sahih, supaya kita bukan menjadi penyebab tersebarnya fitnah-fitnah yang ada. Selain daripada itu, saya juga ingin berkongsi kepada anda berkaitan tentang macam wifi tadi. Antara perkara-perkara apabila anda berada di 4 lokasi ini atau macam coffee shop ataupun kita katakan macam sekarang bukan setakat coffee shop sahaja, kedai-kedai mamak yang ada semua menawarkan wifi percuma. Maka tolong berhati-hati sebab kadang-kala tanpa kita sedar keseronokan yang kita dapat daripada penggunaan wifi percuma ini, ancamannya adalah kadang-kala kita menggadaikan kita punya maklumat peribadi. Jangan kita seronok sangat menghabiskan wifi data orang, sampai kita terpelihara kita punya data yang kita subscribe berapa tu, tetapi anda kena ingat bahawa anda juga berdepan dengan ancaman-ancaman ini. Apabila kita katakan wifi hackers ini, dia boleh buat apa sahaja. Dia boleh jamkan sesuatu SSID yang anda guna dan dia boleh replicate dan anda boleh dapat connection semula, dan pada ketika itu mungkin anda tidak lagi connect kepada original wifi punya services, tetapi anda dah connect kepada hackers punya laptop ataupun dia punya router. So ini pun kita nak kena tahu. Dan antara ancaman-ancaman lain kita ada macam rogue wifi network, man in the middle attack, packet sniffing, anyone can be an attacker. Dan kita pula kena tahu bahawa walaupun WhatsApp mengatakan bahawa perkhidmatan mereka itu ada encryption antara dua pihak, antara rakan dalam kita punya grup WhatsApp dan sebagainya, tapi adakah ianya benar? Adakah maklumat yang kita kongsikan bersama itu tidak dapat diketahui oleh orang lain? Sebagai contoh, macam saya hantar saya punya maklumat peribadi kepada saudara Faiz. Adakah antara saya dan saudara Faiz sahaja yang menerima maklumat saya? Sebagai contoh, saya hantar saya punya salinan IC contohnya. Adakah saya dengan saudara Faiz sahaja yang pegang, yang dapat?
ada tak man in the middle yang boleh sniff data tersebut dan dia juga akan dapat. Dan satu lagi kita juga kena persoal, kalau misal kata macam saya kongsikan kepada saudara Faiz contohnya, bagaimana saudara Faiz akan simpan saya punya maklumat tersebut? Adakah dia akan terus delete, dia hantar kepada contohnya bahagian keuangan, sebab bahagian keuangan perlukan saya punya salinan IC. Adakah saudara Faiz akan terus delete, bahagi kepada bahagian keuangan dan delete, ataupun nanti pun dia akan ada simpan juga. So perkara-perkara ini antara perkara-perkara yang kita sebagai pengguna, kita sebagai apa kita kata rakyat ni, pengguna internet, pengguna teknologi ini, kita kena fikir memang ianya amat memudahkan. Even kalau kita sekarang ni nak apply loan pun, orang bank boleh cakap tak apa, Cik Aziz tak atau WhatsApp pada saya payslip 3 bulan IC, saya nak check dulu berapa amount yang entitled untuk Cik Aziz buat loan. Itu pun kita kena persoal. Even bagi ibu bapa yang ada di luar sana, macam contoh anda ada kongsikan maklumat perbankan kepada anak-anak, macam contoh anak nak beli tiket kapal terbang ke sebelum ni kan, kita sharekan kita punya nombor kad, CCV number dan sebagainya. Itu pun apabila anda post ataupun anda pakai platform social media, belum tentu maklumat tersebut hanya anda dan anak anda sahaja yang dapat. Adalah menjadi lebih baik untuk kita yang belikan dan kita bagi je tiket tu kepada anak kita, ataupun kita yang bank in kan, kita macam itulah, supaya kita tak nak perkara-perkara ni memang nampak mudah. Kita tak pernah terfikir pun siapa di antara kita, macam contoh kalau saya tanya pada saudara Faiz, apabila anda masuk je dunia internet, anda guna email ke, anda guna WhatsApp ke, anda guna IG ke, anda guna Twitter, anda guna FB dan sebagainya, berapa kali selama ini yang kita akan memikirkan, hari ni agaknya line kita ni secure ke tak? Kita bukannya ada boleh nak call, macam contoh Faiz duduk dekat rumah, call dulu SDEC, please encrypt dulu line aku ni, aku nak masuk internet. Tak ada. Nobody yang akan buat macam tu. Berapa orang di antara kita yang akan tengok, buka FB, tengok berapa friend list, berapa ramai yang kita kenal, yang berapa ramai kita pernah jumpa in person. Followers kita dekat Twitter, dekat IG. Nobody. Kita tak pernah fikir dan kita rasa kita nak seronok. Dan ada di antara anak-anak kita sebenarnya yang sentiasa macam berkongsi, berlawan ni, kau punya berapa follower? Nak lawan numbers kadang-kadang susah. Itu sebabnya macam kita pun, macam saya follower saya 400, itu pun saya kontrol. Itu tak termasuk lagi dengan yang shilling lama. Itu tak termasuk. Friendly saya dekat FB saya limitkan kepada 250 je. Saya boleh approve. 3 bulan tak ada komunikasi dengan saya terus ni je, unfriend, block. Sebab kita bukan nak kumpul numbers. Tapi susahlah kalau kita saudara Faiz, macam kita nak katakan kita sentiasa memikirkan, ada orang cakap macam ni dengan saya, kalau macam tu Cik Azri, asyik nak fikir selamat ke tak, dah tak payah pakai internet lah. Tapi kalau betul lah cakap macam tu, saya nak tanyalah kepada anda, mungkin Faiz boleh jawab juga ke. Kalau katalah tak payah pakai internet, sanggup ke kita ni gadget yang anda dah beli mahal ni, letak tepi, pakai je 3310, main lagi game ular macam dulu, nak? Saya tak nak lah kan. Cumanya yang paling penting adalah praktik kita kan. Yes. Tapi dalam pada masa, yelah kita pun tak ni lah macam saudara Faiz, saya pun macam apa yang saya boleh kongsikan. Even masa saya pun, saya dah 12 tahun bersama dengan Cyber Security Malaysia. Untuk menjadikan saya seorang practitioner, yang ini kita boleh tanya pula kepada pentadbir ICT, adakah anda boleh gelarkan diri anda sebagai practitioner? Adakah anda hanya buat je policy, buat je prosedur, dah lepas tu biar je, asalkan ada. So untuk kita menjadi practitioner macam saya pun, saya mengambil masa lebih kurang 2 tahun lebih untuk saya. Even macam saya nak katakan, saya tukar saya punya password setiap 6 bulan. Itu sebab kita nak change behavior kan. So bila kita change behavior, sebab behavior ni sesuatu benda yang kita dah buat selalu.
Tapi untuk kita menjadikan seorang yang betul-betul memikirkan macam ni, tak apalah, kita tak payahlah bagi, nanti kita bagi tahu dengan dia, kita je belikan, kita uruskan, nanti apa-apa dia transfer je duit kat kita. So dia mengambil masa dan kita kena sentiasa beringat dan kena mengingatkan, diingatkan supaya kita tidak leka dan lalai. Mungkin antara program-program yang macam ni yang Lensa Digital buat, antara satu platform yang bagus ataupun program yang bagus kita katakan, supaya sedikit sebanyak ia boleh memberikan satu peringatan kepada kita tentang insiden-insiden cyber, apakah perkara-perkara yang perlu kita buat bagi mengelakkan diri kita daripada menjadi mangsa jenayah cyber yang mungkin akan berlaku pada kita pada bila-bila masa yang kita pun tak tahu. So jadinya Azri. Baiklah. Saya kira suatu perkongsian berkaitan dengan nasihat-nasihat yang sangat-sangat komprehensif, sangat-sangat banyak yang telah pun dilontarkan. Kita juga lihat ada persoalan-persoalan daripada penonton. Barangkali boleh kita ambil dalam 5 minit saja untuk menjelaskan secara ringkas. Kalau tadi yang pertama saya lihat Cik Azri ada kongsikan tentang anak-anak ni kan. Saya ada satu soalan berkaitan dengan daripada Encik Muhammad Fazwan Zakaria. Bagaimana nak memastikan anak-anak yang sekarang banyak belajar secara atas talian, ialah PDPR ke, belajar dari rumah kan, bagikan untuk memastikan mereka tidak terdedah kepada sebarang ancaman cyber. Mungkin secara ringkasnya boleh dikongsikan. Okey, apa yang pertamanya kita katakan sebagai ibu bapa, yang pertamanya satu, kita perlu tahu teknik-teknik keibuapaan cyber. Apa yang kita boleh kongsikan, kami di Cyber Security Malaysia juga ada kita menerbitkan satu buku panduan keibuapaan cyber, supaya ibu bapa boleh download dan rujuk kepada maklumat yang ada lah. Yang dalam tu bukan kita nak memperbetulkan teknik keibuapaan, tetapi ia adalah lebih menjurus kepada apa yang ibu bapa perlu tahu bagi mengekang ataupun mengelakkan anak-anak kita ini daripada terus menjadi mangsa ancaman-ancaman cyber. So apa yang kita boleh katakan secara ringkas berkaitan tentang penggunaan gadget, penggunaan teknologi, maka apa yang kita boleh cadangkan adalah satu, pengawasan ataupun kita kata pemantauan ibu bapa terhadap penggunaan gadget. Ibu bapa perlu ambil tahu bila kala jadual-jadual yang anak-anak akan pakai gadget tersebut bagi tujuan pembelajaran. Dan ia perlu dibuat mengikut kepada penggunaan pembelajaran sahaja. Itu satu. Yang kedua, kita perlu tahu juga dari segi apa dia monitoring software yang boleh kita gunakan, ataupun macam contohnya yang kita selalu kita galakkan. Okey, kita tunggu sebentar. Barangkali ada sedikit masalah gangguan teknikal daripada sana. Mungkin kita akan kembali selepas ini. Kita berehat sebentar bagi memastikan pihak cyber security yang masih lagi mungkin ada masalah teknikal di sana. Macam mana Encik Azri? Dah. Saya rasa okey dah. Kita kembali lagi. Okey. Teruskan lagi sedikit. Seminit. Boleh teruskan teruskan. Okey, selain daripada itu, ibu bapa kena tahu bahawa perlu ada peraturan-peraturan yang diletakkan di rumah bagi penggunaan gadget, supaya anak kita tahu bahawa penggunaan gadget itu adalah hanya untuk pembelajaran dan sedikit sebanyak mungkin ada hiburan lah kalau dia nak main game. Tetapi segala-galanya ibu bapa perlu pantau dan ambil tahu supaya anak-anak kita tidak akan berdepan dengan ancaman-ancaman cyber. Dan yang paling penting, maklumkan kepada anak-anak apa sahaja mereka lalui semasa dalam dunia PDPR, semasa dalam dunia internet. Mereka perlu kongsikan kepada ibu bapa supaya ibu bapa dapat mengawal dan mengambil langkah-langkah berjaga-jaga supaya mereka tidak terus terjerumus kepada kancah ancaman cyber yang ada. Okey, baik. So itu soalan yang pertama. Mungkin satu lagi soalan terakhir dan daripada penonton kita, soalan berkaitan dengan sekejap ya, daripada Puan Gustia Vivarina. Ya. Okey, tentang di tempat kerja banyak program
Facebook, ada Facebook di tempat kerja, banyak program kita kongsi di Facebook. Amankah? Itu soalannya. Dengan praktis seperti itu. Baik, apabila kita kata bila kita bercakap tentang FB di tempat kerja, apabila dia melibatkan aktiviti, contoh kalau kita kata kat sini USIM lah apabila kita katakan melibatkan USIM, maka aktiviti tersebut perlulah bukan dikawal selia, tetapi dari segi perkembangan ataupun cerita-cerita berkaitan tentang aktiviti yang melibatkan entiti, maka biarlah corporate komunikasi yang akan upload ke dalam FB USIM yang rasmi. Segala aktivitinya lah orang direksi rasmi sahaja. Tetapi apabila kita upload, jangan sesekali kita tag kepada sesiapa sahaja yang ada di dalam gambar tersebut. Jangan kita tag kepada personal account. Jangan kita tag kepada personal individu yang ada. Biar kita nyatakan secara general saja. Contoh, hari ini kita ada majlis pelancaran Easy Cybercrime, aplikasi Easy Cybercrime contohnya. So ada gambar NC, ada gambar TNC, ada gambar pembangun software dan sebagainya. So setiap orang yang ada dalam gambar tak perlu di tag, hanya dinyatakan secara general sahaja. Kalau misal kata adalah yang kadang-kala corporate com ataupun Stratcom yang USIM ada contohnya, dia perlu menyatakan dia dirasmikan oleh Naib Chancellor USIM, Profesor, Doktor, Datuk apa semua, sahaja boleh. Dia tidak perlu melibatkan, kalau nak kata dari segi pembangun software tak jadi masalah, tetapi dia tidak perlu kepada aktiviti. Begitu juga bukan hanya FB, kadang-kadang Twitter, kadang-kadang juga melibatkan IG. Jangan kita tag kepada individu yang ada. Dan nasihatkan juga kepada pengawal selia segala akaun-akaun rasmi social media kena sentiasa alert terhadap apa sahaja aktiviti ataupun aktiviti-aktiviti yang mungkin boleh mengganggu-gugat reputasi. Jangan adalah macam contohnya Saudara Faiz, aktiviti jual tudung, aktiviti nak jual makanan. So yang itu tak nak lah. Kalau USIM hanya merujuk kepada aktiviti yang USIM buat sahaja. So dia kena lebih proaktif lah. So FB aktiviti personal. Sama juga kalau misal kata sebagai macam contoh Puan Gusti ni, bila dia ada aktiviti bersama dengan dia punya, walaupun dia di bawah USIM, dia tidak perlu, dia boleh upload tetapi tak perlu nak tag USIM pun. So dia kena tengok kepada aplikasi lah. So insyaAllah kalau misal kata ada apa-apa, saya rasa saya boleh tinggalkan saya punya detail juga supaya pihak anda boleh menghubungi saya. Nama saya, email saya ada dekat situ. So mungkin ada yang nak bertanya dengan lebih jelas lagi ataupun mungkin ada yang personal nak bertanya, tak jadi masalah, insyaAllah saya akan cuba bantu. Dan kalau misal kata di luar kepakaran saya akan cuba bantu untuk bertanya kepada pakar-pakar yang ada lah. Ya, so saya rasa cukup kot. Ya, baik Cik Azriq, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian sebentar tadi. Harap penonton boleh boleh ambil maklumat yang telah pun yang sedang dipaparkan sekarang ini. Penting sebenarnya bila kita mungkin sebelum ni kita tak pernah dengar tentang ceramah kesedaran ke ataupun tak pernah nak baca kan. So bila kita dengar, kita ikuti sesi pada hari ini, sememangnya sangat-sangat membuka mata lah. Sangat-sangat banyak perkara perlu kita jaga dan perlu kita semak semula. Balik-balik nanti buka balik handphone, apa yang kita tengok permission macam mana kan. Kita tengok balik di sosial media kita macam mana praktis kita. Baiklah Cik Azriq, saya nak satu ayat saja untuk kesimpulan pada hari ini. Baik. Sebelum kita berakhir. Satu ayat Ya. Okay. Ayat yang saya boleh sharekan. Cyber security is everyone responsibility. Saya minta juga pihak ni kalau boleh tunjukkan dekat slide. Cyber security is everyone's responsibility. Protect your information at home and at work. So dia bukan tanggungjawab SDEC ke, dia bukan tanggungjawab pentadbir ICT, malah kita semua ni bertanggungjawab dalam menentukan keselamatan cyber yang ada. So berhati-hati, beringat, jangan leka, jangan alpa, sentiasa beringat, sentiasa timbulkan syak, kurangkan husnuzon. Sekian.
Baik, Alhamdulillah. Itu dia kata-kata seperti itu, kata-kata falsafah dan juga kata-kata keramat yang perlu kita pegang dalam memastikan kita sentiasa selamat daripada ancaman-ancaman cyber ini. Baiklah, Alhamdulillah pada hari ini kita punya sesi telah pun berjalan dengan begitu lancar. Kita sangat-sangat berterima kasih sekali lagi kepada panel jemputan kita pada hari ini, seorang yang begitu pakar dan juga arif, Encik Azriq Arifin daripada Cyber Security Malaysia. Dengan itu, Lensa Digital akan kembali lagi di waktu yang lain. Kita ucapkan terima kasih kepada penonton yang terus setia bersama-sama dengan kami. Banyak lagi soalan-soalan mungkin masih lagi ada di Facebook, itu tak apa, boleh tinggalkan persoalannya, nanti kita mungkin boleh tengok semula dan menjawab semula di ruangan komen ya. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada panel kita sekali lagi. Semoga berjumpa lagi di waktu yang lain dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.